Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, bertemu lagi dengan cikgu pagi ni. Okey. Dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 5, tajuk masakan. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya khabar kamu semua, sihat ke semua? Dah mandi? Dah sarapan? Yang penting kena sarapan. Kalau tak nanti lapar kan? Dah lapar, nak belajar pun tak masuk dalam pemikiran kamu. Betul tak? Sebab asyik terfikir nak makan je. Okey. Hari ni kita nak belajar Kemahiran Hidup tahun 5, tajuk masakan. Okey, kalau kamu ingat minggu lepas cikgu ajar apa? Kalau kamu ingat minggu lepas cikgu ajar kita masuk topik jahitan, betul tak? Lepas tu cikgu memperkenalkan alatan jahitan kepada kamu yang asas je. Okey. Kemudian kamu boleh menyatakan fungsi alatan tersebut kan, kamu boleh menamakan alatan tersebut. Okey. Lepas tu cikgu ada bagi tugasan sikit kan. Okey, jadi siapa yang belum hantar lagi tugasan kepada cikgu, kamu bolehlah berbuat demikian. Lepas tu cikgu ada minta kat kamu menghantar video membuat sandwich kan. Itu pun cikgu ada hantar, minta kamu buat juga. Siapa yang belum buat boleh buat. Okey, cikgu terima je walaupun lambat. Okey. Hari ni kita nak masuk topik masakan. Okey. Sebelum ni cikgu dah ajar kamu mengenal peralatan masakan, betul? Sebelum tu lagi cikgu dah ajar kamu tentang peraturan, tentang menjaga kebersihan, peraturan sewaktu berada di ruang bekerja kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Lepas tu cikgu dah masuk topik masakan tu, memperkenalkan peralatan memasak. Kalau kamu ingat apa benda yang cikgu perkenalkan alatan memasak tu? Apa dia? Kalau kamu boleh sebutlah. Kan? Okey, alatan memasak dia antaranya ialah sudip. Lagi apa? Periuk. Lepas tu apa lagi? Kuali kan? Pengukus, ketuhar. Tu semua yang peralatan yang kamu dah pelajari untuk tahun 5 ni. Okey? Okey. Dalam topik masakan ni dia mesti ada kaedah. Okey, kaedah memasak. Kita tak bolehlah nak memasak ni suka-suka hati kita kan. Nak goreng telur pun ada kaedahnya. Boleh ke kalau kita nak masuk telur tu sebiji terus dekat dalam kuali tanpa pecahkan? Boleh? Tak boleh kan? Jadi itulah kaedah dia, nama dia kaedah menggoreng. Telur tu kita goreng. Tapi telur ni tak semestinya kita goreng, betul tak? Apa lagi yang kita boleh lakukan dengan telur? Kita boleh mengukus kan, betul tak? Mengukus dia, merebus. Kita boleh menggoreng. Okey. Itu adalah kaedah masakan. Itu namanya kaedah masakan. Okey, hari ni cikgu nak tekankan 3 kaedah masakan kepada kamu. Okey. Sebelum tu cikgu nak kamu bersedia dengan buku teks kamu lah. Okey, kena ada buku teks. Okey. Ada di sebelah dengan buku nota. Sebab kita akan merujuk kepada buku teks. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Okey. Okey. Buka buku teks muka surat 13. Okey, buka buku teks muka surat 13. Kemudian kamu akan jumpa muka surat yang cikgu dah tunjuk dekat sini. Okey, ini adalah tajuk dia Mari Mencuba. Okey, kita belum cuba, tak sempat cuba lagi kan. Kita baru sempat mencuba apa? Buat apa hari tu? Tom yum. Betul tak? Kita buat tom yum campur. Okey. Dekat slide ni, ketahui dan fahami kaedah memasak. Okey, rujuk buku teks muka surat 13. Tajuk dia Mari Mencuba, ketahui dan fahami kaedah memasak. Okey, yang pertama tu, cikgu nak kamu baca sendiri dahulu. Okey, baca sendiri dahulu. Okey, lepas tu fahami ya. Okey, sekejap lagi kita akan masuk one by one lah dia punya kaedah ni.
Okey, kita tengok muka surat sebelah. Objektif. Okey, ini adalah objektif yang cikgu nak ajar kamu hari ini yang kamu perlu dapat pada hari ini. Okey, kamu dapat mengetahui dan memahami 3 jenis kaedah memasak yang terdapat di dalam buku teks. Okey. Dapat mengetahui dan memahami 3 jenis kaedah memasak yang terdapat di dalam buku teks. Ini objektif kita pada hari ini. Kalau kamu tak tahu apa benda yang kamu pelajari, tak tercapai lah objektif kita hari ini. Okay. Untuk mencapai objektif tu, kriteria kejayaan dia adalah mengecam 3 jenis kaedah memasak. Yang kedua, kamu menamakan 3 jenis kaedah memasak. Yang ketiga, kamu dapat menyatakan menu yang sesuai mengikut kaedah memasak yang kamu pelajari. Okey? Ini adalah kriteria kejayaan kita untuk hari ini. Pertama, mengecam. Kedua, kamu boleh menamakan. Dan ketiga, kamu boleh menyatakan menu yang sesuai mengikut kaedah memasak yang telah awak pelajari tadi hari ini. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, mengecam dan menamakan jenis kaedah memasak. Okey. Yang pertama, merenih. Okey, apa itu merenih? Merenih adalah memasak dengan air yang mendidih menggunakan api yang perlahan dalam tempoh yang lama. Okey. Apa contoh? Okey, cikgu bagi gambar contoh. Ini gambar contoh yang pertama. Okey, ini adalah gambar contoh yang kedua. Dan ini adalah gambar contoh yang ketiga. Okey, ini adalah contoh-contoh masakan menggunakan kaedah merenih. Apa contoh-contohnya? Kamu dah tengok kat sini. Dia merenih sayur. Selalunya merenih ni kita lebih kepada makanan yang berkuah lah. Contoh macam sup sayur, sup ayam, sup ikan, kan? Atas tu sup potato soup. Potato soup tu apa? Kentang, sup kentang, kan? Ni semua kita masak kari, betul tak? Kita masak kurma. Itulah rasanya. Okay? Benda yang memerlukan kita menggunakan air. Lepas tu menggunakan api yang perlahan kecil nak bagi masakan tu masak, dalam tempoh yang lama. Contoh masak daging kan, daging masak kicap yang berkuah tu kena lama, betul tak? Daging rendang, ayam rendang, tu semua menggunakan kaedah merenih, sebab kita kena masak dia lama untuk memastikan dia masak. Yang seterusnya, memanggang. Memanggang. Memanggang ni memasak menggunakan ketuhar dan nyalaan api. Tak kisahlah kamu masak guna oven ke, kamu masak guna kayu arang ke, itu kita kira sebagai memanggang, kategori memanggang. Tak boleh bayang lagi? Cikgu tunjuk contoh dia. Ini adalah contoh memanggang yang pertama. Nampak tak dia guna api kat bawah dia. Lepas tu dia letak daging, tak tahu daging kambing ke atau daging lembu. Memanggang ni dia nyalaan api. Nampak tak api dia menyala. Yang kedua. Nampak tak? Sama juga. Yang ini menggunakan ketuhar. Nampak tak? Kita boleh menggunakan ketuhar ataupun nyalaan api. Nyalaan api yang atas tu lah yang dia ada api besar tu. Yang bawah tu menggunakan ketuhar. Selalu kat rumah, kalau pendek kata nama kata lain dia apa? Barbecue kan? BBQ tu adalah kaedah memanggang. Kadang-kadang kat rumah mak pun ada buat panggang ikan bakar, betul tak? Ikan bakar, lagi apa? Ayam bakar kan.
Sotong bakar. Oh, sedapnya. Lapar pula. Okey. Cicah ayam asam kan. Sedap tu. Okey, ini adalah kaedah memanggang. Memanggang ni jangan lupa dia memasak menggunakan ketuhar dan nyalaan api. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah mengukus. Mengukus adalah memasak menggunakan wap daripada air yang mendidih. Nampak tak ikan kat sebelah tu? Dia mengukus ikan tu menggunakan periuk pengukus. Okey, bawah dia tu ada air. Itu namanya mengukus. Okey. Itu apa? Selalu masakan Cina ni apa nama dia? Ladu kan? Atau kita panggil dia dim sum. Itulah dia. Okey. Ini sayur. Bawah ikan, atas tu ladu dan sebelah ni sayur. Sayur pun kalau kita nak sihat kan, kita kukus sayur. Nampak tak sayur tu? Lagi bertambah-tambah sihat, tak ada guna minyak. Makanan ni memang sihat. Okay. Untuk orang yang berdiet, yang menjaga kesihatan, memang digalakkanlah untuk mengukus ni. Sebab dia tak gunakan sebarang minyak, betul tak? Dia hanya menggunakan kaedah mengukus saja. Jadi makanan tu memang sihat. Okay. Tak ada kolesterol yang banyak. Okay. Ini adalah mengukus. Mengukus kena ingat memasak menggunakan wap daripada air yang mendidih. Okay. Cikgu nak rewind balik. Apa tadi? Berapa kaedah masakan yang kamu dah pelajari? Ada berapa? Okay, ada 3. Okay, yang pertama kaedah mengukus. Yang kedua kaedah merenih. Dan yang ketiga kaedah memanggang. Okay. Untuk memasak menggunakan 3 kaedah tersebut, alatan yang sesuai hendaklah digunakan. Okay. Kat bawah ni cikgu ada sertakan gambar-gambar dia. Okey, ketuhar. Ini adalah ketuhar. Okey, ini alatan yang sesuai lah kalau kita gunakan untuk memanggang. Okey. Kalau tak ada ketuhar tak boleh ke kita nak memanggang? Boleh tak? Boleh je kan. Kalau ada kuali yang tak melekat tu, boleh je. Selalu kalau cikgu pun ikan bakar, cikgu masak je atas tu kan. Malas nak kotor-kotorkan ketuhar, cikgu guna je pan. Tapi tak sesuai lah. Kalau nak sesuai kena guna alat ketuhar lah kan. Okay, lepas tu kita guna, ni apa nama dia? Bertingkat-tingkat ni. Inilah dia pengukus. Ni nama dia pengukus. Okay. Pengukus ni yang bawah sekali tu kita isi air. Okay, yang bertingkat tu kita isi makanan yang kita nak kukus. Macam ikan, macam ladu, sayur kan. Tu dah dia. Okay, seterusnya periuk. Periuk ni selalu kita gunakan untuk masak makanan yang berkuah. Boleh tak kalau kita masak makanan berkuah menggunakan kuali? Boleh juga, tapi cuma tak berapa sesuai kan. Kalau kita nak masak rendang yang banyak, kita bubuh dalam kuali yang kecil. Tak sesuai lah, betul tak? Kita mestilah nak pakai periuk yang besar kan. Baru kita sedap sikit lah nak masak. Jadi kalau nak masak sup ke, nak masak kari ke, rendang ke, kita menggunakan periuk. Okay, ini adalah 3 alatan memasak yang bersesuaian dengan kaedah yang kita dah pelajari hari ini. Okey. Seterusnya. Okey. Hari ini cikgu nak kamu senaraikan menu yang sesuai okey, menggunakan 3 kaedah yang kita dah pelajari tadi. Yang pertama merenih, okay, yang kedua memanggang, yang ketiga mengukus. Okay, cikgu nak kamu cari menu yang sesuai menggunakan 3 kaedah ni. Contoh cikgu bagi merenih sup ayam. Okey, kamu boleh masukkan menu yang lain. Okey. Yang kedua memanggang, cikgu bagi contoh ikan bakar. Okey, ikan bakar. Kamu boleh pilih yang lain. Okey, mengukus pula boleh cikgu bagi contoh pau. Pau kita kukus kan?
Kita tak goreng pau tu kan. Okey, itu pau. Okey, cikgu nak kamu buat ni. Siapkan. Okey, tugasan hari ini. Murid diminta untuk membuat nota yang dah cikgu terangkan tadi tu mengikut kreativiti kamu. Okey, dalam buku nota tersebut. Okey, cikgu nak kamu buat nota tu cantik-cantik. Kamu boleh guna apa? Nak bagi senang faham, kalau cikgu guna bubble map. Cikgu dah bagi cadangan kan. Tapi kalau kamu rasa tree map sesuai, kamu buat tree map. Okey, kalau kamu rasa nota kamu nak buat macam awan-awan-awan ke, boleh. Okey, kamu boleh buat cantik-cantik buku nota tu. Sebab nanti bila kita buka sekolah, cikgu boleh tengok Okey, lepas tu cikgu nak kamu melengkapkan peta buih menu yang sesuai dimasak tadi menggunakan 3 kaedah yang telah kamu pelajari tadi. Tulis juga dalam buku nota kamu. Okey, lepas tu cikgu nak kamu screenshot nota yang kamu dah buat dengan peta buih 3 menu yang menggunakan 3 kaedah peta buih menu yang sesuai dimasak menggunakan 3 kaedah tu pun cikgu nak kamu screenshot. Okay, lepas tu cikgu nak kamu hantar ke Telegram yang telah cikgu bagi kepada kamu kan hari ni. Okay. Jadi rumusan apa? Rumusan untuk hari ni. Apa yang telah kamu pelajari? Okay, kita pergi balik. Okay, objektif pada hari ini apa? Kamu dah mengetahui dan memahami 3 jenis kaedah memasak yang terdapat di dalam buku teks. Okey, bila kamu buat nota tu, cikgu tahu kamu faham ke kamu tak faham. Okey, jadi cikgu nak tengok sama ada hari ini objektif kita tercapai ke tidak. Okey, kamu boleh menamakan, mengecam 3 jenis kaedah memasak dengan memilih menu. Okey, berdasarkan kaedah memasak tu, cikgu boleh tahu kamu boleh mengecam ke tak. Okay, yang kedua, menamakan. Okey, bila kamu buat nota tu, cikgu nak tengok kamu boleh ke tidak menamakan, contohnya kamu bubuh gambar memanggang. Tapi kamu pergi letak kat bawah dia merenih. Tu salah lah tu. Memang tak boleh menamakan. Okey, yang ketiga dapat menyatakan menu yang sesuai itulah. Okey, bila kamu boleh menyatakan menu yang sesuai, barulah cikgu rasa kamu memang faham dengan kaedah masakan yang telah cikgu ajar kamu sebentar tadi. Okey. Okey, sampai sini saja kelas kita untuk hari ini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh je PM cikgu ataupun call cikgu pun boleh. Okey, nanti cikgu akan terangkan kepada kamu secara personal. Okey, nanti kita boleh berbincang lagi lah untuk kelas akan datang. Okey, cikgu harap kamu dapat menyiapkan kerja yang cikgu bagi ni. Kita ada cuti selama 2 minggu. Cikgu harap kamu dapat memanfaatkan cuti ni sebaik mungkin. Okey, jaga diri, jangan keluar rumah kalau tak penting. Okey, jaga kebersihan diri, jangan lupa. Okey, apa pun, selamat belajar. Assalamualaikum.